Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah guys, hari ini saya sudah sampai di Masjid Tun Ahmad Shah dan sedang menuju masuk ke dalam kawasan masjid. Dan hari ini adalah hari bulan Ramadan terakhir, dan insyaAllah esok hari raya akan diadakan. Mudah-mudahan semua anda dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang kelihatan ahli jawatan kuasa masjid sedang bertugas, dan kelihatan imam muda sedang menerima zakat daripada para jemaah, dan kelihatan ahli jawatan kuasa yang baik hati sedang bertugas. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelihatan Pakcik Jamal, seorang tukang yang rajin, sedang membayar zakat beliau. Alhamdulillah. Beginilah keadaan Masjid Tun Ahmad Shah. Ya guys, hari ini masih tak ramai lagi jemaah yang sedang datang untuk sembahyang Jumaat. Okey guys, saya akan masuk ke dalam. Ini adalah ruang bawah Masjid Tun Ahmad Shah, dan masih banyak saf yang belum berisi. Dan sekarang kita akan naik di atas. Alhamdulillah. Ini adalah Allahumma ftah li abwaab Allahumma ftah li abwaab. Dan ini adalah tingkat 2 Masjid Tun Ahmad Shah, dan ramai sudah yang hadir untuk solat Jumaat yang terakhir. Alhamdulillah. Okey, sekian, terima kasih. Kita sambung. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Saudara muslimin, tetamu Allah yang mulia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Perginya Ramadan dan Tibanya Syawal. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, sukacita khatib ingin mengajak jemaah-jemaah yang untuk mengimbau sebelum Ramadan datang. Kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan dan keazaman. Berlalunya bulan Ramadan kini diganti pula pada bulan Syawal. Pada saatnya untuk kita bermuhasabah dan mengingati kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan itu. Sungguh pun Ramadan penuh keampunan, kerahmatan dan limpahan pahala disediakan. Akan tetapi melakukan sesuatu kebaikan tidaklah mudah
melainkan mereka benar-benar ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, sentiasa mengharapkan keampunan dan menyucikan diri seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, yakni jiwa itu, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Dua ayat di atas tadi menjelaskan tentang dua sifat dalam diri manusia atau makhluk secara umum. Akan ada diri yang bersih dan ada kotor. Para ulama mufassirin menjelaskan bahawa ayat di atas dapat dimaknai dengan dua keadaan, yaitu makna syariat dan makna hakikat. Makna secara syariat merupakan makna yang mudah dicerna oleh akal sihat, dapat dilihat oleh mata dan diusahakan oleh anggota badan. Sedangkan makna hakikat merupakan makna yang mesti diimani dan termasuk urusan hati. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara syariat ayat 9 dan 10 yang dibacakan pada permulaan khutbah menjelaskan tentang hakikat diri hamba, iaitu alangkah beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya dan alangkah ruginya bagi orang yang mengotori jiwanya. Bentuk pembersihan jiwa yang dimaksudkan adalah dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan diri untuk tidak melakukan perilaku atau akhlak yang hina lagi rendah. Adapun bentuk pengotoran jiwa apabila seseorang jauh dari hidayah Allah, menjauhi Al-Quran, menjauhi sunnah, menjauhi para ulama, sehingga berterusan melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Manakala makna secara hakikat itu, apabila seseorang tergolong sebagai hamba yang beruntung bila mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwanya, dan seseorang tergolong dalam kerugian apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan jiwanya dalam keadaan kotor. Jemaah-jemaah yang dimuliakan, antara amalan sunat yang digalakkan pada bulan Syawal seperti puasa 6 dan ibadah lain yang kita laksanakan di luar Ramadan, Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seperti di dalam sabdanya yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga, jangan lupa melakukan puasa sunat Isnin dan Khamis. Puasa sunat 3 hari pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah. Dan ada juga beberapa puasa sunnah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita melakukan ibadah sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan sahaja. Malahan adalah lebih baik sekiranya seseorang terus istiqamah dalam bulan Syawal hatta sepanjang hayat, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi peringatan buat kita. Tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Jawab mereka, orang yang muflis dalam kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham dan tiada harta. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis dari kalangan umatku ialah sesiapa yang datang pada hari kiamat nanti bersama salat, puasa, zakat, juga dia pernah memaki, menuduh memakan harta, menumpah darah dan memukul seseorang, lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, maka diambil dosa-dosa mereka, dicampakkan ke atasnya, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jemaah-jemaah yang dikasihi, bersegerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan
berbagai ketaatan. Sewaktu kita masih muda, kita manfaatkanlah masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Selagi kita sihat, kita manfaatkan masa sihat kita ini berbuat baik sebelum tiba waktu sakit. Kita manfaatkan masa sempat untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah waktu untuk beramal dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Maknanya, maka diperintahkan demikian supaya jangan seseorang menyesal lalu berkata, sungguh besar sesal dan kekecewaanku kerana aku telah mencuaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat 39. Saudara jemaah Jumaat yang saya kasihi, Aidil Fitri diraihkan sebagai satu tanda kemenangan. Kemenangan dan kemerdekaan diraihkan dengan kegembiraan apabila kita telah beramal dengan baik selama bulan Ramadan yang baru berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga yang berhak kurniakan ganjaran maupun keredaannya terhadap hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur dan beramal saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وأن
بقيات الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة علينا وعلى ملكنا Kebawaludi yang maha mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Negeri Agung Wa Fakhamatir Ra'isil A'la Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah Waj'al Allahumma hadhihi al-baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka rahufur rahim. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat-sifat yang terkeji. Ya Allah, jadikanlah kami dan daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.